Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita setelah kita berhenti rehat sepanjang bulan Ramadan, dan insya-Allah pada malam ini kita sambung surah Al-Baqarah. Malam ini ayat yang ke-109. Muka surat 17, ayat 109. Kita baca, semoga Allah memberi kefahaman kepada kita dan istiqamah untuk belajar memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakah. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Alhamdulillah. Kalau kita masih ingat lagi, surah Al-Baqarah surah yang paling panjang dan dipecahkan kepada dua bahagian. Ayat 1 hingga ayat 175 bahagian pertama, dan ayat 176 hingga 286 merupakan bahagian kedua. Bahagian pertama yang kita sedang baca sekarang ini ialah mengenai golongan yang Allah laknat, iaitu golongan-golongan Yahudi. Sebagai doa kita dalam ghairil maghdubi dalam surah Al-Fatihah. Kita masih lagi mengenai tajuk yang dibahaskan, iaitu Allah membongkarkan sifat Yahudi supaya kita pembaca-pembaca Al-Quran mengenali sifat mereka dan memastikan sifat Yahudi tersebut tidak ada dalam diri kita masing-masing. Pasal kita berdoa setiap akhir dalam Fatihah untuk menjauhi kita daripada memiliki sifat-sifat tersebut, kerana dengan sifat tersebutlah menyebabkan Allah akan menghumbankan golongan yang sifat sedemikian ke neraka Jahannam. Dalam ayat yang sebelum ini, yakni ayat yang 108, kita tengok sifat Yahudi, keburukan-keburukan Yahudi, iaitu mereka suka bertanya untuk menggagalkan sesuatu arahan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sering bertanya sebagaimana yang kita ceritakan dahulu. Contoh dia bagaimana kisah lembu dah. Kisah lembu betina, mereka nak menggagalkan untuk penyembelihan lembu supaya mereka tidak lagi memuliakan lembu, maka Allah perintahkan untuk
potong lembu tersebut. Maka mereka tanya berbagai-bagai soalan hingga nyaris-nyaris tak jadi laksanakan hukuman tersebut. Begitu juga dengan tok nenek orang Yahudi ini semasa penerimaan kitab Taurat, maka mereka tanya setelah Nabi Musa menceritakan bagaimana cara-cara penerimaan kitab Taurat, mereka tak puas hati, mereka tanya lagi, bagaimana rupa Tuhan nak tengok sendiri? Itu tengok kisah dia bagai-bagai dah. Dan juga dalam satu kisah riwayat dalam tafsir, kisah tok nenek orang Yahudi ini, mereka suka bertanya ini, dan pertanyaan mereka ini untuk condemn nabi-nabi. Ya. Ada satu kisah bagaimana mereka telah mengupah satu perempuan untuk berzina dengan pengembala kambing. Maka bila berzina, dia upah untuk mengenakan Nabi Musa. Bila dia berzina, mengandung dan lahir baby. Maka ketika ni dia kata dia nak kenakan Nabi Musa, maka dia hadir majlis tazkirah Nabi Musa, dia nak kenakan. Dia kata, wahai Musa, dia kata, apa hukuman kalau orang berzina? Maka Nabi Musa cerita, hukum sekian. Bagaimana kalau kamu juga berzina? Sama sekian hukum. Ini anak kamu, hasil berzina kamu dengan perempuan ini. Maka Allah turun mujizat dia dengan memberi peluang untuk baby tadi bercakap. Mesti bertanya dia, wahai budak dah, siapa kamu ini? Dia kata, aku lahir daripada upahan perempuan mak aku ni berzina dengan pengembala kambing dan keluarlah dia. Itu mujizat. Maka cara dia, tok nenek Yahudi ini, dia suka bertanya untuk menjatuhkan maruah ataupun orang yang mengajar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat yang kita tengok sebelum ini, maka Allah tanya golongan Yahudi Madinah, adakah kamu ini wahai Yahudi nak tiru tok nenek kamu yang bertanya berbagai-bagai soalan zaman Nabi Musa dulu? Bila kamu jumpa Rasul akhir ini, kamu nak tanya dia, nak condemn Nabi akhir zaman ini? Itu maksudnya. Maka ada wa may yatabaddal kufra bil iman, maka adakah kamu nak tukar kafir dengan iman? Maka kalau itu cara kamu wahai orang Yahudi sekarang ini, kamu nak tiru tok nenek Yahudi kamu yang suka bertanya zaman dahulu, bertanya untuk menggagalkan apa itu, maka faqad dhalla sawa as-sabil, itu jalan sesat. Itu yang dululah. Pasal lama sangat kita imbaskan kembali, nak tengok kesinambungan dia. Tengok ayat yang kita baca pula tadi. Ini merupakan perangai ataupun sifat-sifat Yahudi yang seterusnya, yang keberapa? Dah lupa lah, tapi tengok nota balik lah, tengok catik-catik kalau catik lah. Ayat 109. Ayat 109 ini sifat Yahudi yang secara kasarnya, Yahudi ini sanggup, kalau dia tak dapat, orang lain pun tak dapat juga. Itu maksud dia. Kalau dia tak dapat sesuatu, orang lain pun tak dapat juga. Kalau dia masuk neraka, orang lain pun masuk neraka juga. Ini fi'il orang Yahudi. Maknanya, dia mementingkan diri sendiri. Kalau dia tak dapat, dia sanggup orang lain juga pun tak dapat juga. Sebagai contoh nak faham sini, kalau dulu orang ada girlfriend, dia putus dengan girlfriend dia. Cepat faham tak? Dia putus dengan girlfriend ini. Dia sanggup bunuh girlfriend dia ni daripada orang lain dapat girlfriend dia tadi. Contoh supaya mudah faham. Bagaimana buruknya sikap Yahudi yang kalau mereka tak dapat, mereka harap orang lain pun tak dapat juga. Maka seolah-olah dia tidak ada perasaan belas kasihan kepada hubungan sesama manusia. Tengok sifat Yahudi yang seterusnya, keburukan dia, dan kita sepatutnya jangan tiru. Sepatutnya kita kena ada belas kasihan sesama kita. Sesama orang Islam kena ada perasaan belas kasihan. Jangan sekali-kali kita tinggalkan dia untuk menasihati dia kepada jalan yang Allah redai. Sebagaimana kita duduk dalam majlis-majlis ilmu mempelajari ayat-ayat Allah, kerana kesiannya kalau dia pergi menemui Allah, dengan sebab kejahilan dia, dengan sebab kesombongan dia, Allah tak terima segala amalan-amalan dia. Kita kena ada perasaan kasih sayang dan belas kasihan sesama kita. Atas dunia tidak ada masalah apa, pasal hanya sementara. Tapi di hari akhirat nanti amat-amat malang sekiranya termasuk golongan-golongan orang yang dilupakan masa atas dunia ini. Wadda katsirun min ahlil kitab, wadda katsirun, dan menginginkan banyak
menginginkan ramai. Ramai siapa dah? Min ahlil kitabi, ahli-ahli kitab, ulama-ulama. Menginginkan ulama-ulama Yahudi, yang ahli kitab Yahudi ini, dia ada kitab, dia baca kitab. Tapi mereka menginginkan apa? Tengok dah. Ingin dia ni, dia kata apa? Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Agar jika yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, mereka dapat mengembalikan orang-orang yang dah terima Islam nak kembali kepada kafir balik. Dah terima Islam nak suruh murtad balik. Tengok Yahudi. Dahulu kini selamanya ini sikap dia nak memastikan orang-orang Islam ini kalau tidak murtad pun amalan-amalan mereka amat jauh dengan kitab-kitab Al-Quran. Itu maksud dia. Sebab itu dia buat berbagai-bagai. Dia buat berbagai-bagai perancangan supaya orang Islam ini lalai leka. Lalai leka sebagai contohnya dah. Sebagai contohnya, kita pun terkesan juga dengan perkara ini. Istilah jihad. Jihad merupakan ISIS, dia kata. Jihad merupakan satu teroris. Maka, sedangkan jihad ini merupakan setiap surah Al-Quran, Allah peruntukkan jihad. Jihad ini untuk akhir zaman pun tidak masuk. Mesti ada jihad. Tapi disebabkan Yahudi nak cuba menghilangkan apa yang Allah cerita dalam Al-Quran, mengatakan jihad ini tak sepatutnya, jihad ini tak perlu ada kerana merosakkan masyarakat, maka masyarakat Islam sekarang ni takut nak sebut jihad. Takut dipanggil teroris. Takut nak kena ditangkap. Itu problem. Maka telah berjaya Israel, Yahudi bab ini. Begitu juga dengan perkara-perkara lain yang melekakan. Dia tak berjaya nak suruh kita masuk Yahudi. Dia fail bab tu. Tapi dia berjaya menimbulkan akidah kita, pemahaman kita mengikut cara-cara amalan mereka yang menyeronokkan, yang jauh sangat daripada kitab-kitab Al-Quran, daripada Al-Quran, bukan kitab-kitab daripada Al-Quran. Maka ayat tadi terlalu ingin ramai ahli-ahli kitab Yahudi supaya orang-orang Islam zaman Nabi itu ikut mereka, menukarkan kembali daripada tukarkan iman, masuk iman kepada kafir atau murtad tadi. Kenapa? Kenapa macam itu? Pasal hasadan, hasad dengki. Ini punca dia. Punca orang yang nak sama-sama mengajak kita ke jurang kebinasaan pasal ada perasaan kedengkian di antara mereka. Tu kadang-kadang sama-sama ustaz pun ada perasaan dengki. Perasaan dengki kat sini dengki dia tadi. Dengki daripada mana timbul? Min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, iaitu daripada sisi mereka setelah mereka dengar sendiri, faham sendiri apa kebenaran Al-Quran. Itu maksudnya tabayyana lahumul haqq, setelah mereka jelas, tabayyana mereka jelas semua sekali tentang bagi mereka al-haqq, kebenaran Al-Quran, bahawasanya Nabi ini Nabi akhir zaman, Nabi ini akan mengajar Al-Quran, syariat Al-Quran akan menyebabkan syariat mereka akan terbatal. Bila terbatal, maka ulama-ulama Yahudi akan rasa dia terpinggir. Follower mereka larilah, dengan senang ceritanya. Dulu ada follower 900,000, sekarang tinggal 3 orang saja. Dia rasa frust, dia rasa kecewa pasal follower dia habis, lari daripada dia kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia rasa frust, kecewa, ada perasaan dengki dia ketika itu. Itu maksudnya. Maka dah jadi macam ini, dah. Bila Yahudi membuat berbagai-bagai fitnah, berbagai-bagai cara supaya orang Islam kembali mengikut ajaran-ajaran mereka, sebabkan ada perasaan dengki tadi, maka Allah bagi nasihat. Allah tegur kepada orang beriman, orang mukmin tulen. Dia kata apa? Fa'fu wasfahu. Jangan peduli dengan orang Yahudi, wahai hamba yang baca Quran, yang faham Quran. Dia cerita apa pun, jangan peduli dengan mereka. Wasfahu, dan biarkanlah mereka. Ikut tafsir di sini, fa'fu yang pertama ini, jangan kamu lawan mereka. Jangan kamu menggunakan fizikal untuk berperang dengan mereka ke, jangan kamu tumbuk mereka, jangan kamu halau mereka ke, fizikal. Fa'fu pertama. Wasfahu yang kedua ini, jangan kamu korek keburukan-keburukan mereka, jangan kamu lawan mereka.
Tengok Allah buat umpama macam itu. Jangan kamu menyakiti mereka dengan fizikal dan jangan kamu menyakiti hati mereka dengan perkara-perkara mencerca mereka, menimbulkan kemarahan mereka. Fa'fu wasfahu, maafkan mereka, jangan peduli dengan mereka, jangan menyakiti hati mereka dan jangan menyakiti hati mereka dengan mengkorek atau mencari rahsia-rahsia keburukan-keburukan dia, menyebarkan keburukan-keburukan mereka. Kenapa? Kenapa sama macam tu? Tengok Allah. Pasal kita ini hamba Allah, kita perlu dengar nasihat Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mana? Sehingga Allah kata sehingga mana kamu jangan peduli, jangan menyakiti mereka, jangan berperang dengan mereka sehingga mana? Ya'tiyallahu bi amrih. Sehingga Allah memerintah kamu dengan menurunkan syariat-syariat yang lain. Ikut tafsir mengatakan ketika ini surah Al-Baqarah diturunkan mula-mula berhijrah di Madinah dan arahan berperang dengan Yahudi tidak dibenarkan sama sekali ketika ini. Dia buat macam mana pun kena sabar. Dia buat macam mana pun kena, jangan peduli dengan mereka. Tetapi ketika ini, perang Badar dengan Uhud dah berlaku. Untuk dengan orang Arab, dah turun syariat perang. Surah Al-Haji kan, dah turun perang dah. Dahulu di Mekah dulu, seksanya kami, wahai Rasulullah, kami dipukul, kami dihina, bagilah peluang kami nak melawan orang-orang Arab ini. Tapi Allah tak turunkan juga. Sehingga turun surah Al-Hajj, syariat perang, baru boleh lawan. Baru boleh berperang. Nak cerita di sini ya, Islam ini kena ada dalil dan bukti baru boleh buat sesuatu. Selagi tidak ada dalil, tidak ada arahan Allah, maka tak boleh. Kena ikut saja apa-apa perintah Allah. Maka untuk Yahudi, ketika ini, tidak dibenarkan sama sekali menyakiti hati mereka, atau menyakiti badan mereka. Sehingga Allah kata, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah menurunkan peraturan-peraturan dalam wahyunya, barulah boleh mengikuti apa arahan Allah itu. Bila mana? Bila selepas perang Ahzab, dalam surah At-Taubah, baru Allah turunkan syarat untuk menghalau orang Yahudi, iaitu dalam ayat At-Taubah ceritakan halau orang Yahudi hingga sebelum Nabi wafat pun dia pesan. Di antara amanat terakhir Nabi sebelum Nabi wafat, dia kata keluarkan Yahudi daripada jazirah Arab ini. Keluar. Maka zaman dia tak boleh keluar, cuma dia perang dengan Bani Quraizah dengan Bani Nadir saja. Zaman Sayyidina Umar dihalaukan semua sekali orang Yahudi daripada Mekah dan Madinah. Ketika itu baru boleh. Selagi Allah tak bagi perintah, tak boleh. Nak cerita di sini, setiap perkara kita, amalan kita ke, akidah kita ke, kita tak boleh memandai-mandai dalam membuat sesuatu. Walau orang buat macam mana pun, tengok. Ada tak ada dalil bukti daripada kitab Allah dan daripada hadis Nabi. Selagi tak ada, kita tak boleh memandai-mandai dalam bidang agama. Pasal bidang agama ialah satu bidang yang kita tertakluk dengan arahan Allah dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu atas segala sesuatu dia maha berkuasa. Dia sengaja dia buat itu untuk uji manusia sejauh mana hamba dia akan taat dengan dia. Bila dia perintah jangan perang, tak berperang, seksa macam mana pun kena sabar. Itu maksud Allah nak uji kita atas dunia. Orang buat macam mana pun selagi boleh bersabar, kita sabar. Kenapa? Kerana kesabaran kita itulah orang nak bagi pahala free. Tahap kesabaran merupakan tahap yang perlu kita perjuangkan. Kita nak pahala bukan senang. Kena bangun tahajud tengah malam, mengaji Quran, berdoa, berzikir untuk dapat pahala. Sedangkan kalau orang kutuk kita, orang hina kita, kita pahala yang berlipat ganda, tak putus-putus. Nak yang mana? Tak perlu kerja buat, tak perlu beramal, tiba-tiba pahala masuk saja untuk kita daripada dulu selama-lamanya. Maka untung mereka yang boleh bersabar dengan atas dasar orang yang menghina kita, orang yang melabel kita dengan berbagai-bagai panggilan, maka atas faktor kita perlu banyak bersabar. Itu tuntutan sebenarnya. Habis ayat yang ke-109, maka memang orang Yahudi ini dia cuba supaya kita bersama-sama dengan mereka masuk neraka jahanam bersama-sama dengan mereka. Itu perangai dia. Maka dalam ayat yang 110 Allah buat ayat teguran
tapi dalam bentuk dipanggil satu istilah, dipanggil umur muslihah, maka bab amalan khusus untuk menyucikan diri kita, umur muslihah, dia dua perkara, umur muslihah dan umur munazimah. Umur muslihah ialah amalan-amalan khusus. Bila Allah cerita bab kesabaran, bab peperangan, bab hukum hakam, bab apa-apa muamalah ke, muasyarah ke, Allah akan selit dengan umur muslihah. Bagaimana solat kamu, bagaimana puasa kamu, bagaimana haji kamu. Cara mana? Allah nak supaya kita jangan lalai leka dengan ibadat-ibadat khusus. Sekarang ni, kalau kita hibuk-hibuk lah, sibuk dengan berpersatuan ke, sibuk dengan keluarga ke, maka cek solat kita macam mana. Adakah kamu solat setiap waktu berjemaah, cek? Itu maksud umur muslihah. Cerita bab dalam Al-Quran kadang-kadang melompat. Cerita bab perangan, cerita bab faraid, cerita bab nikah kahwin, cerita bab susu susu perempuan isteri yang diceraikan tersebut, maka Allah akan buat aqimus solah. Itu maksudnya dipanggil ayat umur muslihah untuk tengok sejauh mana kita terlibat dengan ibadat khusus. Dalam Al-Quran, bila tengok tiba-tiba ayat Allah masuk ayat solat ataupun puasa, itu ketandaan dipanggil ayat untuk menyucikan diri kita. Cek gerak diri kita. Pasal umur munazimah, yakni hubungan masyarakat kita tak akan berjaya. Infak kita bagus, persatuan kita bagus, tapi ibadat kita tak jaga, maka tidak ada guna perkara-perkara umur munazimah tersebut. Tengok Jadi bila Allah cerita bab kesabaran, cerita bab peperangan, cerita bab kejahatan, maka Allah kata wa aqimus solah. Sempurnakan solat kamu, wahai hamba. Kamu nak sabar ke, kamu nak mengaji ke, kamu nak buat baik ke, kamu nak infak ke, cek solat kamu. Adakah sempurna solat kamu, wahai hamba? Itu maksud jaga hubungan dengan Allah. Solat ini ialah Allah nak tengok sejauh mana kita jaga hubungan kita dengan Allah. Itu maksud solat. Lepas yang kedua, wa atu zakah. Wa atu zakah, tunaikanlah zakat dan kamu keluarkanlah zakat kamu. Ini hubungan dengan manusia. Wahai hamba, kamu tak jaga hubungan dengan Allah dari segi solat. Yang kedua, jaga tak jaga hubungan kamu dengan manusia yang lain dalam bentuk infak dan zakat. Dua perkara ibadat khusus yang Allah nak cek di kita sebelum kita tengok kehidupan berkeluarga kita, kehidupan berniaga kita, apa-apa sahaja kehidupan lain, cek hubungan kita dengan Allah. Kalau benda basic solat dengan zakat ini kita tak sempurna, jangan mimpi kehidupan dunia kita yang lain penuh keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Maka Allah selang-seli setiap ayat dia akan bangkitkan persoalan aqimus solah ataupun wa atu zakah ini. Dalam ujung surah cerita bab haji sama juga. Maka kenapa tekan sangat hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia? Maka bila kamu dihina, kamu dicaci, kamu apa tadi, kalau kamu buat perkara-perkara ibadat khusus ini, maka ibadat kamu ini wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, sebenarnya, dan apa saja ibadat khusus yang kamu buat tadi, sebenarnya tuqaddimu yang kamu kerja tadi li anfusikum alah untuk diri kamu, min khairin untuk kebaikan kamu. Lepas itu bila mana? Bila kamu akan dapat benda tersebut, balasan dia. Tajiduhu indallah. Kamu akan dapat balik bila kamu pergi menemui Allah. Kamu akan jumpa balik solat kamu, puasa kamu, ataupun apa-apa ibadat khusus kamu tadi. Kamu buat sekarang ni, kamu hantar dulu. Hantar ke mana? Hantar ke hari akhirat. Kenapa kena hantar ke hari akhirat? Pasal kita akan pergi hari akhirat. Ayat di sini nak ceritakan bab hari akhirat ini penting hamba. Jangan kamu tak nak infak, jangan kamu tak nak solat, kerana kamu pasti pergi hari akhirat. Kamu tengok ada ke tak ada benda tersebut di hari akhirat nanti. Kalau kamu lalai leka cuai di masa dunia ini dengan tidak mengerjakan dengan sempurna solat dan zakat tadi, maka kamu kosong pergi ke sana, tak menjadi perkara kebaikan. Maka Allah kata, bila kamu buat solat, sempurna solat,
jaga zakat hubungan sama manusia, baik dengan manusia, maka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Maka kebaikan kamu itu untuk diri kamu sebenarnya, dan tertemu akan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kamu kena seksa macam mana, kamu kena kutuk macam mana pun, berdoa dengan Allah, tetap solat, tetap buat baik. Pasal apa? Pasal amalan kamu inilah untuk kamu di hari akhirat sebenarnya. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa-apa yang kamu lalu masa dunia ini, tahap kesabaran kamu, tahap amalan kamu, Allah akan tengok benda-benda tersebut. Nah, itu maksud ayat 110 dipanggil ayat umur muslihah. Dalam bahagian kedua surah Al-Baqarah, Allah akan cerita, nanti kita akan cerita baliklah apa dia umur munazimah, apa dia umur muslihah. Dengan umur munazimah, Allah akan buat nikah kahwin, cerai, tempoh penyusuan anak, hukum faraid. Bahagian kedua Al-Baqarah. Dan Allah selang-seli dengan umur muslihah. Ada kamu solat, ada kamu puasa, ada kamu mengerjakan haji. Wahai hamba, dia selang-seli hubungan dunia, kehidupan dunia, hubungan manusia dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan last sekali surah Al-Baqarah cerita bab jihad dan infak. Maka tengok habis ayat yang 110. Ayat yang 111. Ayat 111 hingga ayat yang kita tengok nanti lah. Tengok sebelah ni. Kalau jumpa ayat Al-Quran ada qalu, ada qala, itu dipanggil ayat syikayah. Ayat rungutan Tuhan. Wa qalu wa qala, mana tasjil. Allah merekod degilnya hamba aku. Jumpa ayat Tuhan itu kena gambarkan. Zalim orang ni, degil ni, sombong orang ni. Kalau jumpa ayat qalu qala ataupun qalu dipanggil ayat syikayah. Allah report dalam Al-Quran, degilnya hamba aku, sombongnya hamba aku. Aku suruh dia pun tak buat juga. Aku larang pun dia buat juga. Ayat qala, kalau dipanggil ayat syikayah ataupun tasjil. Kadang-kadang istilah tersebut. Nah, ini bentuk-bentuk ayat syikayah. Allah merekod kepada kita pembaca Al-Quran. Wahai hamba pembaca Al-Quran, jangan kamu tiru orang degil semacam ini. Apa dia? Tengok Allah nak kaitkan dengan bangsa yang kita berdoa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Degilnya golongan Yahudi, Nasara atau munafik. Tapi munafik tak timbul lagi sini. Yahudi dengan Nasara. Tengok ayat dia. Waqalu, dan mereka berkata. Siapa berkata? Tengok waqalu lan yadkhulal jannah, lan tidak akan masuk syurga illa man kana hudan, kecuali orang-orang hudan. Orang-orang apa dia hud? Hudan, orang Yahudi. Faham tak? Kenapa Allah guna hudan? Hudan ni kita macam dah. Ihdina. Ayat tu lah. Mana hudan ini ialah jamak kepada golongan-golongan yang diberi hidayah. Mana Yahudi-Yahudi ini ialah mereka mensabitkan nama dia itu dengan orang yang Allah bagi hidayah dengan dia. Sebab tu nama dia Yahudi. Bila bagi hidayah dengan dia? Hidayah. Ingat tak kisah bagaimana mereka nak pergi terima kitab Taurat? Musa Samiri telah buat lembu, maka mereka telah memuja lembu tersebut. Maka mereka dapat hidayah. Dia bunuh semuanya itu. Maka golongan-golongan yang kembali kepada ajaran yang sebenar untuk menyembah Allah dengan cara menghentikan amalan-amalan menyembah lembu tadi, maka dipanggil orang yang diberi hidayah. Orang Yahudi-Yahudi ini nama cantik sangat. Nama golongan-golongan yang diberi hidayah. Nasara, apa dia Nasara? Nasru. Orang yang membantu agama Allah. Nama cantik. Yahudi pun cantik, Nasara pun cantik. Dua-dua ini melambangkan keindahan, cantiknya nama agama Yahudi dan agama Nasara. Dua-dua sekali nak ceritakan. Satu pihak golongan diberi hidayah, satu pihak orang yang membantu menyebarkan agama Allah. Tapi perangai, walaupun nama cantik, perangai buruk tidak ada gunanya. Jadi ayat ini ialah ayat dipanggil ayat Allah nak rungkaikan betapa degilnya orang Yahudi dan orang Nasara. Dia ada asbabun nuzul ni. Di satu kisah di Madinah, datang orang Nasara daripada Najran.
jumpa dengan orang Yahudi di Madinah. Orang Nasrani jauh. Habsyah, Najran semua sekali. Datang jumpa orang Yahudi di Madinah. Dan ada Nabi, jumpa Nabi ketika itu. Maka dia masing-masing bangga dengan bangsa dia. Maka orang Yahudi kata apa? Tidak akan masuk syurga kecuali orang kami saja. Lan yadkhulal jannah, tidak akan masuk syurga illa man kana hudan. Tidak akan masuk syurga kecuali orang Yahudi saja. Orang yang dapat hidayah. Dia kata macam itulah. Au Nasara sama, atau Nasara pun sama. Orang Nasara kata, tapi dia muqaddarah kat sana, tak di sini. Lan yadkhulal jannah illa man kana Nasara. Sama. Orang Yahudi berkata sama, orang Nasara pun kata sama. Tengok ni. Dia syok sendiri. Dia berasa orang lain semua tak betul. Hanya dia saja yang mampu masuk syurga. Lepas tu, apa kata Allah? Dipanggil ayat pencelahan Tuhan supaya kita tahu. Betul kata betul orang Yahudi kata orang lain tak boleh masuk syurga kecuali dia saja. Betul kata betul orang Nasara kata semua orang lain tak masuk syurga kecuali dia saja. Allah kata tilka amaniyuhum. Itulah niyuhum, angan-angan mereka. Allah buat sini amaniyum, mereka hanya berangan-angan saja. Tengok. Kalau kita buat sesuatu kata-kata, buat sesuatu amalan tanpa dalil dan bukti, Allah panggil itu amaniyuhum, angan-angan kosong. Amalan-amalan yang tak ada dalil bukti, amalan kosong. Kita syok sendiri. Kita beramal zikir sekian-sekian, pun tak ada dalil. Itu angan-angan. Angan-angan kosong. Amaniyum ini ialah orang yang beramal, orang yang berkata tanpa ada dalil dan bukti daripada Quran dan hadis. Ataupun hanya mereka mengikuti hawa nafsu. Mereka yang bercakap sama ada kalau tak menggunakan Quran, tak menggunakan hadis, itu hawa nafsu, angan-angan kosong. Ataupun mereka hanya beramal tanpa bukti pun, mereka pun angan-angan kosong. Sama saja. Maka tilka amaniyuhum, mereka itu angan-angan kosong saja. Rasa mereka tidak ada sebarang bukti. Ini Islam. Setiap amalan kita, setiap akidah kita, nak beramal ke, nak berpegang ke, mesti ada bukti. Barulah amal, barulah Allah terima. Ingat, setiap amalan yang kita nak buat, kita kena tahu. Solat, ada amalan sekian-sekian. Zikir, ada amalan dalil sekian. Dalil bukti. Kenapa? Tengok Allah kata. Kenapa Allah kata itu khayalan saja? Orang yang tidak ada dalil bukti. Kalau ada dalil bukti, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasara, apa dia kata? Kul. Bagi tahu mereka, wahai Muhammad, orang yang berkata dia terbaik, dia bagus, amalan dia betul, tanya dia. Hatu burhanakum. Hatu, tunjukkan burhan, sebarang bukti yang kamu kata kamu betul. Apa dah? Hatu ini ahdiru. Hadirkan. Hadir kepada kami sebarang bukti yang mengatakan amalan kamu tadi betul. Orang zikir kuat. Okey, tunjukkan bukti. Bila masa boleh zikir kuat? Orang buat sekian-sekian amalan. Buktikan. Kul hatu burhanakum. Tunjukkan bukti. Kalau ada bukti, kita boleh ikut. Tapi pasal mereka angan-angan saja. Mereka beramal syok sendiri. Mereka beramal merasakan amalan mereka terbaik, merasa rapat dengan Allah. Tapi tanya bukti. Dia kata, guru dia kata, ataupun tok nenek mereka mengata. Tak boleh jawab. Kul hatu burhanakum. Kata tunjukkan sebarang bukti kebenaran. In kuntum shadiqin. Kalau kamu orang yang benar. Kalau kamu orang yang benar, amalan kamu kata ini baik, amalan kamu ini Allah terima, maka tunjuk bukti. Hadis apa? Quran, surah apa? Tunjuk bukti. Kalau dia boleh tunjuk bukti, maka dia benar. Tapi kebanyakan manusia, amalan dia, keakidah dia hanya apa dia? Amaniyuhum, hanya khayalan saja, syok sendiri saja, pergi sesuatu buat sekian-sekian, buat sekian-sekian. Tapi ni risau ni, bila pergi menemui Allah, bila pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala, apa jadi? Allah tak akan terima amalan mereka. Bila Allah tak terima mereka, apa jadi?
Bila Allah tak akan terima amalan mereka, maka Allah akan humbankan mereka ke dalam neraka jahanam. Dalam neraka jahanam. Kenapa? Tengok bukti dah. Kita cakap bukti. Kenapa Ustaz katanya tu? Ada bukti. Saya ada bukti, bukan cakap sebarangan. Bukti tuan tengok. Surah Al-Fatih. Saya dah highlight. Surah Fatih ayat 37. Surah Fatih ayat 37. Bukti orang yang beramal tanpa ini, Allah akan humban dia ke dalam neraka jahanam. Tengok apa jadi dengan mereka. Wahum yastarikhuna fiha, dan mereka menjerit-jerit dalam neraka. Fiha tadi rujuk atas lah, rujuk neraka jahanam. Mereka menjerit. Tafsir kata siapa? Ahli neraka yang kita jawab jawapan ni. Ahli neraka dalam neraka akan menjerit. Yastarikhu ini bukan jerit biasa ni. Menjerit dah tak ada suara dah. Cuba bayangkan. Menjerit, menangis, nak marah dengan diri, makan tangan, makan kaki semua sekali. Frah, kecewa dalam neraka jahanam hingga habis suara dia. Pasal apa? Dah beribu-ribu tahun dah menjerit. Beribu-ribu tahun minta tolong. Tak selesai-selesai, kekal dalam neraka juga. Mereka, wahum yastarikhuna fiha, mereka menjerit, menangis hingga habis suara mereka dalam neraka jahanam. Lepas tu, apa kata mereka? Rabbana akhrijna na'mal solihah. Wahai Allah, kembalilah kami ke dunia. Kami dah beramal soleh dah. Apa dia? Amal yang menepati syariat. Amal yang ada dalil bukti yang Nabi kami buat. Sahabat-sahabat Nabi buat. Ini amal soleh. Amal yang sama dengan syariat yang Allah turunkan. Amal yang sama yang ditunjukkan oleh Nabi. Ini amal soleh. Tengok. Ini cerita. Wahai Allah, kembali kami dunia. Kami nak beramal dengan amalan yang soleh. Amalan yang sama dengan kamu tunjuk dalam Al-Quran. Amalan sama dengan dalam hadis-hadis. Pasal dulu kami ikut ajaran sekian. Tengok, masih lagi. Lepas tu, ghairal lazi kunna na'mal. Ghairal lazi, dahulu kami beramal, bukan macam ini. Sana baru tahu amal-amal sekian itu ikut tok nenek. Tidak ada sebarang sunnah pun. Nabi tak buat, sahabat tak buat pun. Tapi kami buat juga. Kami syok sendiri juga. Kami nak amal soleh dah kalau kamu aku, tapi kami nak ubah. Kami tak nak buat sebagaimana amalan-amalan yang kami buat dahulu. Tapi di sana akhirat tempat untuk menghukum, tempat untuk membalas. Tak timbul dah. Menangis macam mana, minta macam mana pun Allah tak akan ubah keputusan dia. Lepas tu Allah tempelak dia. Tempat apa? Awalan nu'ammirkum hal yatazakkaru fi. Atas dunia dahulunya kau minta dengan aku nak kembali ni. Aku telah panjangkan umur kamu. Umur kamu 70 tahun tak mati-mati lagi. Umur kamu 60 tahun tak mati-mati lagi. Habis, kemana umur kamu guna sehingga 70 tahun, sehingga 60 tahun, sehingga 50 tahun tersebut? Apa kamu buat dengan umur kamu? Wahai Fulan bin Fulan. Tengok sebiji macam kita yang dah umur 50 tahun 60 tahun. Kemana kita gunakan umur kita? Yatazakkaru fi, dengan memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tengok amalan-amalan apa yang sahih. Amalan-amalan apa yang menepati sunnah. Amalan-amalan apa yang sama dengan sahabat-sahabat buat. Oh, kamu tak tengok benda ni. Nampak tak? Aku bagi umur, panjang umur 70, 80 tahun. Tapi kamu lupa perkara-perkara amalan yang benar. Yang ada dalil dan bukti. Kamu beramal dengan amalan-amalan yang tidak ada dalil dan bukti. Tengoklah. Tengok balik surah Fatir ayat 37. Bagaimana kaedah-kaedah orang yang beramal tanpa dalil dan bukti. Pergi menemui Allah baru tahu rupa-rupanya Allah tak terima amalan-amalan mereka. Lebih teruk lagi. Kalau akidah mereka lari, maka segala amalan mereka lagi Allah tak akan terima. Okey, kita kembali balik pada ni ya. Maka in kuntum shadiqin, kalau orang yang benar. Ayat satu lagi. Ayat akhir ni kok pasal mana dah janji dah. Janji tak nak panjang-panjang. Pasal mut raya lagi. Tengok ayat terakhir lah, ayat 112 tersebut. Jadi siapa dia ahli syurga? Dah orang buat amal macam Nasara, orang buat amal macam Yahudi tak masuk syurga, siapa? Maka Allah ceritalah pula ayat 112 itu merupakan
ahli syurga ialah apa-apa yang orang Yahudi buat tadi, apa-apa yang orang Nasrani kata tadi, rupa-rupanya tidak ada dalil dan bukti. Kalau amalan akidah yang tidak ada dalil bukti, Allah kata bala, tak ada. Bahkan amalan yang tidak ada dalil bukti, aku tak akan terima. Bala, bahkan apa yang kamu buat tadi tak terima pun. Apa yang aku terima? Yang Allah terima ialah yang ada dalil dan bukti, yakni man aslama wajhahu. Man, barang siapa yang aslama, yang menyerahkan 100% diri dia tadi. Yang menyerahkan diri dia 100% wajhahu, dirinya tadi lillahi, kepada Allah semata-mata. Kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saja wa Allah aku menghambakan diri. Aku tidak menghambakan kepada yang lain pun, wahai Allah. Hanya kepadamu saja wahai Allah aku minta bantuan dan pertolongan. Aku tidak minta kepada selainmu wahai Allah. Itu kan tauhid. Maka itu ketandaan 100% aslama ni, 100% wajhahu ni bukan wajah diri kita ni. Diri kita ni lillahi, kepada Allah semata-mata. Pautan hati kita, pergantungan hati kita hanya semata-mata untuk Allah. Kita beribadat apa-apa pun ikhlaskan untuk Allah. Keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tafsir mengatakan man aslama wajhahu lillah, ini ialah akidah sebagaimana perkara-perkara tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita dah belajar dah. Surah Hamim, daripada Hamim Ghafir hingga Hamim Haqqah, 7 surah itulah ayat-ayat aslama, ayat-ayat pergantungan kepada Allah 100% mengesahkan Allah dalam berdoa. Maka man aslama wajhahu, 100% kita kena dengar Allah. Nabi bukan untuk percaya dengan Nabi saja. Segala amalan Nabi kita kena tiru, kita kena ikut. Nabi semua orang percaya. Nabi Muhammad semua orang percaya. Tapi dah percaya dah. Sejak mana kamu ikut amalan-amalan dia? Maka percaya saja pun dah sanjung berbagai-bagai sanjungan. Buat malu dosa, buat apa-apa sanjung sana. Tapi amalan-amalan sunnah Nabi langsung tak peduli pun. Maksudnya hanya mulut saja. Maknanya bukan aslama, bukannya 100% serah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak cerita nak suruh kita faham, saya dengar guru kita kata, Maulana Hadi katakan, nak suruh mudah faham ini, kalau kita nak beri benda kepada seseorang, kita kena beri lepas tangan. Dia kata kalau beri kain serban, maka segala benang dalam kain serban tersebut jangan pegang. Kita pegang itu bukan 100%. Saya bagi handphone pada siapa-siapa, kulit handphone ni kena bagi juga. Segala kena bagi. Itu barulah 100%. Maknanya kita sekarang ni nak aslama wajhahu ini ialah 100% perkara-perkara rukun iman kita kena pegang, kena faham, kita kena betul-betul beramal. Kalau tidak, bukan 100%. Itu bab rukun iman, bab akidah. Lepas tu wahwa muhsinu, dan orang-orang yang berbuat baik. Muhsin, hati yang ikhlas, hati yang ihsan, hati yang baik. Hati yang baiklah amalan-amalan yang soleh tadi. Akidah yang jelas, amalan soleh benda perkara tadi. Maka dua perkara inilah, baru ada dua perkara ini, barulah Allah terima. Kalau saya kata saja macam orang Nasara, macam orang Yahudi, Allah tak akan terima. Maka ibrah untuk kita, para Jumaah yang dimuliakan Allah, setiap akidah kita, setiap amalan kita, bila kita nak mengamalkan sesuatu, mesti kaji dulu. Tanya guru ke, tengok kitab ke, tengok hadis, tengok Quran, ada ke tak dalil dan bukti yang kita beramal. Apa-apa amalan sekalipun, ada dalil tak dalil? Kalau ada dalil, barulah kita boleh beramal. Pasal apa? Ini jelas. Maka kena ada dalil bukti, barulah Allah terima amalan-amalan tersebut. Yakni man aslama jahulillahi wa huwa muhsinun. Maka Allah kata ada dua perkara ini, akidah jelas, amalan yang jelas ikut dalil bukti, falahu ajruhu inda rabbi. Maka bagi mereka ajruhu, barulah pahala inda rabbi, di sisi Tuhan, baru Allah terima. Tadi Allah cabar dah. Ayat tadi, qul hatu burhanakum, tunjuk bukti.
ada bukti barulah falahu ajruhu inda rabbih, barulah ada pahala di sisi Tuhan mereka. Bila kita buat benda ada pahala, ada dalil, ada bukti, maka bila kita mati ketika itu wala khaufun alaihim, dan tiada kekhawatiran, tiada ada ketakutan alaihim atas mereka. Untuk apa? Untuk mati. Tak takut mati dah, pasal setiap amalan kita buat, kita yakin aku buat ni bukan ikut-ikut orang, ada dalil bukti, maka kita yakin, tak takut bila aku mati. Dalam ayat-ayat lain kita tengok pasal malaikat akan duduk bersama-sama dengan kita untuk support, menjadi kawan kita. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Malaikat datang dengan kita, orang yang ani dah bagi tahu kita semua, jangan takut, jangan bimbang, wa absyiru bil Allah telah menyediakan syurga untuk kamu. Di sini golongan orang yang buat amalan-amalan yang sedemikian rupa, Allah kata wala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan untuk pergi ke alam akhirat kerana Allah dah sediakan syurga untuk kita. Lepas tu walahum yahzanun, dan apa-apa yang kamu nak tinggal dunia ini pun tak payah duka cita lah. Nak tinggal isteri yang cantik ke, rumah yang besar ke, kereta yang banyak ke, jangan duka cita lah wahai hamba. Jangan duka cita. Pasal apa? Pasal di sana, di alam barzah lagi, di padang mahsyar lagi, lebih-lebih lagi di syurga, kamu akan dapat apa yang kamu nak, apa yang kamu impi, apa yang kamu khayalkan, semua jauh tak boleh banding dengan apa yang kamu ada atas dunia ini. Nampak tak? Tapi selagi kita, amalan kita, akidah kita tak memenuhi tuntutan ayat ini, amalan yang tidak ada dalil dan bukti, maka kita perlu takut dan kita perlu duka cita nak pergi menemui Allah selagi kita tidak berubah ataupun belajar ilmu ataupun mencari amalan-amalan yang benar sebagaimana yang kita buat sekarang ni dengan majlis-majlis ilmu yang kita ada, belajar hadis, belajar Al-Quran, belajar fardu ain, belajar fiqh, belajar untuk apa belajar? Untuk mencari dalil dan bukti. Adakah setiap amalan kita ini menyamai ataupun disepakati ulama, ataupun ada apa dipanggil tu di antara mazhab-mazhab semua. Nah, kita belajar perbandingan mazhab berbagainya, maknanya ada benda yang setiap benda bila ada dalil bukti, tak kisahlah berlainan mazhab sekalipun, benda ada dalam bukti, dia pasti betul. Kalau tak betul sekalipun, bila kita ikut mazhab, dia akan bertukar menjadi betul. Katalah ijtihad yang dibuat oleh imam kita, Imam Syafi'i tak betul. Katalah tak betul. Maka bila kita buat juga, tak betul tadi. Tapi pasal dia telah ijtihad, maka dia anggap betul, dapat satu. Kalau kita tak buat macam itu, ikut yang mazhab lain pula, katakan betul lah. Imam Hanafi, dia buat betul dia, dapat dua betul. Maka as long as kita mengikut mazhab, benda yang khilaf mazhab, maka semua sekali dianggap betul. Maka cukuplah saya rasa sampai ayat sampai ayat dipanggil apa? Tasjil ataupun syikayah. Rungutan Allah tentang degilnya hamba yang banyak bercakap, perkara-perkara yang lalai leka ataupun nak menjatuhkan supaya tidak melaksanakan amalan-amalan, dan juga orang yang tidak beramal, tidak mengikuti dalil bukti, ini merupakan kedegilan manusia. Dan sambung lagi untuk minggu berikut, apa lagi dia punya ayat-ayat syikayah yang lain tentang degilnya manusia. Kita lah degilnya orang Yahudi, degilnya orang Nasara, supaya kita buang sifat-sifat dan sikap-sikap kedegilan tersebut, supaya kita memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang Allah perintahkan dalam kitab Al-Qurannya, janji-janji Allah untuk beri syurga kepada kita, insya-Allah. Semoga Allah beri kita masuk syurga Firdaus, daripada golongan minan nabiyyin wasiddiqin wasyhada'i wassalihin. Wallahu taala alam. Lepas ni kita ada jamuan sikit.
Ada jam mereka ringkas lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'ala akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'alil Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'alil Qur'ana hujjatan alaina ya rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi